Salam sejahtera semua. Pada hari ini saya akan mewakili Sekolah Jenis Kebangsaan North untuk membentangkan kajian tindakan yang dijalankan oleh kumpulan saya, iaitu terdiri daripada Cikgu Lucy, Cikgu Jessie dan Cikgu Chai Sini. Okay. Tajuk untuk kajian tindakan pada hari ini adalah untuk meningkatkan kebolehan pelajar tahun 5 obedience untuk membuat urutan fasa bulan yang betul. Okay, sebelum kita bermula, saya akan memperkenalkan isi kandungan. Okay, isi kandungan saya adalah seperti berikut. Okay, jadi kita akan bermula dengan bahagian abstrak. Okay. Abstrak untuk kajian tindakan ini adalah untuk bertujuan meningkatkan kebolehan murid dalam membuat urutan fasa bulan melalui perubahan amalan pengajaran menggunakan aktiviti pembelit lidah, di samping meningkatkan daya ingatan dan minat murid dalam mempelajari subjek sains. Okay. Jadi untuk kajian tindakan kali ini, kami telah melibatkan 6 orang murid 5 obedience yang belajar di SJK North. Okay, mereka menghadapi masalah dalam memahami perubahan fasa-fasa bulan mengikut tarikh yang tertentu. Okay, jadi teknik pengumpulan data yang telah digunakan termasuklah pemerhatian, ujian pra dan ujian pos. Pembelit lidah fasa bulan ini dibina sebagai perubahan amalan pengajaran sains. Okay. Yang saya mau jelas sikit tentang pembelit lidah ini, dia adalah lebih kurang macam orang rapping. Okay. Dia ada sifat-sifat rapping. Okay. Jadi pembelit lidah ini dijalankan sekali seminggu pada akhir waktu pembelajaran sains. Tempoh pelaksanaan adalah 5 hingga 8 minit. Pembelit lidah ini akan diulangi sehingga penguasaan murid betul-betul mantap. Maksudnya, murid akan tamat sesi ini apabila mereka sudah menguasai cara untuk hafal fasa-fasa bulan. Ia juga merupakan pendekatan yang dapat membantu murid menghafal urutan fasa-fasa bulan dengan mudah. Kita akan lihat dengan refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Pengetahuan sedia ada, murid-murid merupakan satu komponen yang sangat pentinglah seperti yang kita tahu dan perlu dipertimbangkan oleh guru semasa menyediakan RPH, iaitu rancangan pengajaran harian. Dalam modul pengajaran Robert Glasser dan Sulaiman, komponen ini dikenali sebagai tingkah laku kemasukan, iaitu satu exposure lah, beginning step. Murid-murid yang menghadapi masalah kekurangan pengetahuan sedia ada ini, orang memang akan menghadapi masalah yang seperti ini apabila mereka belajar sains. Dan juga mereka kekurangan pendetahan tentang takwim kamari. Takwim kamari atau dalam masyarakat Cina dikenali sebagai kalender lunar masih digunakan dalam kalangan masyarakat Cina. Jadi ia sangat berkaitan dan penting dalam kehidupan. Kegunaannya termasuklah menandakan perayaan tradisi orang Cina seperti Tahun Baru Cina, perayaan Tuan U, perayaan Kuih Bulan, serta dalam bidang astrologi seperti memilih tarikh sesuai untuk melangsungkan perkahwinan atau merasmikan pembukaan bangunan baharu. Jadi di situ kita masih nampak betapa pentingnya ia dalam kehidupan sekarang. Tetapi generasi muda pada hari ini kekurangan peluang untuk gunakan takwim dan kekurangan pendedahan tentang kegunaan takwim ini. Kenapa sekarang? Sebab sekarang kita memang dilengkapi dengan teknologi yang canggih kan. Contohnya apa yang kita mau tahu, kita Google search sajalah. Jadi oleh itu, murid-murid yang kurang pendedahan tentang benda yang lain daripada teknologi, mereka akan menghadapi masalah yang seperti ini.
Oleh itu, pengetahuan sedia ada seseorang murid adalah sangat penting supaya dapat membantu mereka untuk mempelajari sesuatu dengan lebih mudah dan cepat. Kalau murid itu sudah sedia ada knowledge tentang sesuatu, apabila cikgu terangkan lagi, mereka cepat untuk tangkap. Dan ia juga dapat membantu murid membina pemahaman yang bermakna semasa dikaitkan dengan ilmu atau konsep yang baharu. Mereka bukan macam belajar sesuatu yang mereka langsung tidak pernah dengar. Sebab pengetahuan sedia ada itu tiada. Okey. Dan kajian tindakan kali ini juga bertujuan untuk membantu murid memahami konsep dengan cepat dan berkesan. Okay. Murid-murid yang belum didedahkan dengan pengetahuan takwim kamari ini, dia akan mengambil masa yang lebih lama untuk memahami konsep tersebut. Ini yang cikgu menyedarilah semasa membuat refleksi. Dan mereka walaupun terdapat pelbagai cara-cara, tetapi masih ada keperluanlah untuk mengubah amalan pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC untuk membantu murid yang kurang pendedahan ini untuk mempelajari konsep tentang fasa bulan-bulan. Okey. Jadi, kaedah yang seronok dan mudah diperlukan untuk membantu mereka menghafal dan memahami urutan tersebut. Kadang-kadang kalau cikgu suruh murid tu hafal mati-mati, mereka macam senggan. Dan nampak tidak begitu berkesan. Tetapi dengan cara pembelit mudah ini, kita akan tengoklah. Alright. Jadi sekarang kita akan tengok kajian fokus. Kajian fokus kali ini adalah untuk meningkatkan kebolehan murid dalam menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa bulan dalam satu edaran lengkap mengikut takwim kamari. Seperti gambar yang ditunjukkan. Kajian pada kali ini juga berfokuskan perubahan amalan PTPC dalam menyelesaikan masalah tersebut. Fokus yang kedua adalah untuk perubahan amalan PTPC menggunakan pembelit lidah fasa bulan yang khas direka dan dibina. Memang dia khas untuk konsep ini sahaja. Menurut William G. Perry Jr., pengalaman pembelajaran melalui pelbagai deria boleh menghasilkan hasil pembelajaran yang baik. Beliau menyatakan semakin kerap anda menggunakan peralatan atau teknik yang memerlukan penggunaan lebih daripada satu deria manusia, semakin banyak anda akan dapat membantu proses pembelajaran kemahiran teknomotor. Contohnya, apabila kita belajar tentang material, bahan-bahan, kita tengok, apabila kita tengok itu adalah satu deria. Kita cium bau dia, itu satu deria itu deria yang kedua. Kita sentuh, itu deria yang ketiga. Apabila kita gabungkan ketiga deria ini, pasti kita akan ingat dengan lebih mudah sebab dia telah melibatkan lebih daripada satu deria. Begitulah maksud dia. Sekarang kita akan lihat objektif kajian. Kita bermula dengan objektif am. Objektif am untuk kajian ini adalah untuk meningkatkan kebolehan murid dalam membuat urutan fasa bulan melalui perubahan amalan pengajaran menggunakan aktiviti pembelit lidah di samping meningkatkan daya ingatan dan minat murid dalam mempelajari sains. Objektif khusus adalah nama fasa bulan dalam satu edaran lengkap mengikuti takwim kamari dan juga membuat urutan fasa bulan yang betul mengikut takwim kamari. Persoalan untuk persoalan bagi kajian ini adalah adakah perubahan amalan pengajaran menggunakan pembelit lidah dapat membantu meningkatkan kebolehan murid dalam membuat urutan fasa bulan mengikut takwim kamari? Adakah perubahan amalan pengajaran menggunakan pembelit lidah dapat meningkatkan minat-minat murid dalam pembelajaran? Adakah
perubahan amalan pengajaran menggunakan pembelit lidah berkesan selepas suatu jangka masa. Kita memang aim, okey, kita memang aim jangka masa yang panjang. Okey, sekarang kita akan lihat kumpulan sasaran kita pada kajian tindakan kali ini. Okey. Inilah jadual yang menunjukkan maklumat, okey, demografi. Jadi, kelas yang terpilih adalah tahun 5 obedience. Okey, inilah maklumat murid yang terpilih. Okey. Kita boleh lihat di sini, murid-murid yang terpilih ni kebanyakan lelaki, okey, seorang perempuan. Dan tahap penguasaan mereka pada fasa 1 memang kurang memuaskanlah. Tapi kita lihat, okey, pada tahap penguasaan fasa 2, kita ada nampak sedikit peningkatan, okey, oleh kinesin, okey. Dan kita juga dapat lihat keputusan ujian pra bagi fasa-fasa bulan ini memang amat tidak memuaskan sebab mereka tak capai lagi, okey. 6 orang murid tersebut menghadapi masalah dalam membuat urutan fasa-fasa bulan dengan betul. Mereka adalah dari kelas 5 obedience yang berumur 15 dan tidak pernah menghadiri sebarang kelas tuition. Mereka adalah berbangsa Cina dan datang dari keluarga yang berpendapat sederhana atau rendah. Itu adalah sedikit latar belakang tentang mereka. Tahap penguasaan mereka dalam pentaksiran bilik darjah ini adalah rendah berbanding dengan murid yang lain iaitu 2 dan 3. Seperti yang kita tahu, tahap 2 dan 3 ini memang kurang memuaskan. Kalau boleh memang nak naikkan sikit kan. Mereka juga lemah dalam menguasai standard pembelajaran 9.1.3. Iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa bulan dalam satu edaran lengkap mengikut Tawim Qamari. Kemahiran ini adalah terkandung dalam DSKP tahun 5 untuk unit 9 iaitu fasa-fasa bulan. Sekarang kita akan lihat pelaksanaan kajian tindakan. Tinjauan masalah kajian tindakan. Jadi, data awal adalah dikumpulkan di kelas 5O dan teknik pemerhatian digunakan semasa proses PDPC bagi mengesan masalah yang dihadapi oleh mereka. Seterusnya, teknik pemerhatian digunakan untuk penilaian pengetahuan sedia ada secara tidak formal. Pemerhatian tentang beberapa aspek dibuat berdasarkan senarai semak. Inilah senarai semak tersebut. Senarai semak pengumpulan data kewujudan pengetahuan sedia ada murid. Seperti yang kita lihat di sini, mereka yang 6 murid tersebut memang langsung tidak pernah dengar ataupun tahu benda ini, iaitu kalender lunar ataupun kalender takwim Qamari. Mereka juga dia tidak pernah jumpa benda ini di rumah. Dan mereka juga tidak pernah belajar kalender ini di rumah. Analisis tinjauan masalah. Hasil analisis menunjukkan isu kekurangan pengetahuan sedia ada wujud pada 6 orang murid. Sikap murid juga diperhati secara langsung di dalam kelas semasa aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dijalankan. Mereka memang tidak begitu aktif dalam melibatkan diri dalam PDPC dan juga sentiasa tidak dapat menjawab soalan dengan betul. Jadi tindakan yang dijalankan adalah menggunakan aktiviti pembelit lidah untuk menghasilkan satu environment, learning environment yang menyeronokkan dan sangat berguna dalam membuat urutan fasa-fasa bulan. Pembelit lidah ini dapat membantu murid untuk mengingati urutan fasa-fasa bulan melalui cara yang mudah. Seperti contohnya macam kita dengan lagu. Kita dengan lagu tu secara lama kelamaan kita lirik dia akan masuk otak. Kita tidak perlu
hafal mati-mati, susah mati mau hafal lah, tapi memang benda tu macam dah termasuk otak. Begitu juga dengan cara pembelit lidah ini. Murid menjadi lebih fokus dalam proses mengingati urutan fasa-fasa bulan dengan kaedah ini. Ini adalah program intervensi tersebut. Okey, saya akan mainkan audio tersebutlah. Okey, untuk ni. Okey. 初一为新月，月亮在哪儿？初三峨眉月，好像镰刀儿。初七上弦月，不见半边儿。12为凸月，肥肥的月儿，圆又圆的月。15满月儿。19为凸月，胖胖的月儿。双二下弦月，半粒熟蛋儿。27峨眉月，镰刀尖锐儿。 Okey, apakah itu pembelit lidah? Okey, pembelit lidah ini dia dapat membantu perubahan amalan pengajaran dan juga berfungsi untuk meningkatkan keyakinan diri murid. Okey, latihan pembelit lidah ini sama seperti latihan aktiviti fizikal. Lebih banyak latihan dijalankan, lebih panjang jangka ingatan kita seperti otot kita terlatih. Macam memori itu sudah ada di situ. Contoh seperti yang saya nyatakan contoh tadi tu, kita dengar lagu. Kita dengar lagu tu tiap-tiap hari kita dengar. Jadi lama kelamaan kita teringat lirik tersebut. Kita dengar lagu starting dia sudah tahu, oh tu lagu tu. Begitulah. Dan juga lebih mudah kita mengingati urutan fasa-fasa bulan yang betul. Pembelit lidah ini wujud dalam bahasa Cina dan bunyinya seperti pantun. Lebih kuranglah macam pantun. Isi kandungan dan fasa pembelit lidah ini biasanya berunsur imajinasi dan tidak masuk akal, namun ia sedap didengar. Lebih kurang macam lagu lah ataupun rapping. Yang rap sikit. Pembelit lidah fasa bulan ini dimulakan dengan bacaan yang perlahan. Memang slow-slow dulu. Dia akan diulangi beberapa kali dan seterusnya kepantasan bacaan akan ditingkatkan selepas satu tempoh masa. Sebab kita sudah biasa, kita sudah tahu apa yang isi kandungan dia. Jadi kita macam makin hebatlah. Pembelajaran yang bermakna dapat diwujudkan dalam proses PDPC. Pembelajaran bermakna dan menarik dalam sains dapat melibatkan pemahaman idea-idea saintifik seperti menggambarkan, meramal dan menerangkan digunakan untuk menyampaikan hajat dan tujuan murid-murid dalam pembelajaran. Pembelajaran yang bermakna dapat diwujudkan dalam proses PDPC selainkan kita mahu murid itu hafal secara mati-mati ya. Kalau kita cubakan guna cara pembelit lidah ini akan membuat pembelajaran murid lebih bermakna. Sebab dia ada unsur-unsur yang lain, macam unsur muzik sikit. Kajian tindakan ini dijalankan dari 25 Jun hingga 18 Ogos tahun 2021 pada waktu PDPC Sains dan hanya melibatkan 6 orang murid yang disasarkan sahaja. Ujian pra dijalankan untuk menentukan tahap penguasaan murid pada fasa permulaan manakala ujian pos juga dijalankan untuk mengetahui tahap penguasaan murid pada akhir kajian. Pengumpulan data juga dijalankan melalui pemerhatian, ujian pra dan ujian pos. Teknik yang digunakan adalah teknik pemerhatian untuk penilaian pengetahuan sedia ada secara tidak formal. Refleksi kajian. Perubahan amalan pengajaran menggunakan pembelit lidah dapat meningkatkan objektif kajian yang ditetapkan. Ia juga dapat menguasai kemahiran
Okey, 913 ini okey yang dipelajari. Kita tengok ujian pra sekarang. Okey, ujian ini diberikan kepada murid untuk menentukan tahap penguasaan murid dalam topik yang diajar pada fasa permulaan. Data-data yang dikutip dari ujian pra menunjukkan pencapaian yang sangat-sangat rendah. Okey. Ini adalah keputusan tersebut. Murid-murid yang terlibat hanya dapat memahami soalan-soalan yang mudah sahaja. Itu memang tidak memuaskanlah. Okey, kita tengok ujian pos. Okey, sekarang kita akan lihat ujian pos. Ini adalah keputusan bagi ujian pos. Ujian pos dijalankan untuk mengetahui tahap penguasaan murid dalam topik ini pada akhir kajian ini. Data ujian pos menunjukkan peningkatan dalam penguasaan terhadap topik. Berikut adalah keputusannya. Ia juga dijalankan sebagai penilaian yang terakhir dalam proses pelaksanaan penyelidikan tindakan ini. Ujian pos ini dijalankan sebagai penilaian yang terakhir. Ni terulang ayat dia. Okey, tak apa. Murid-murid juga lebih berkeyakinan diri dalam membuat urutan fasa-fasa bulan. Okay, impak kajian ini adalah terhadap nilai kendiri sebagai seorang guru sains. Guru dapat menambah baik amalan PTPC dan meningkatkan profesionalisme sebagai seorang pendidik. Nilai keprihatin guru terhadap keperluan, keupayaan dan masalah murid-murid dapat ditingkatkan secara tidak langsung lah, sebab macam dia orang seronok dengan benda ni, macam main game dengan lagu. Tapi dalam proses tu mereka tangkap sesuatu, mereka belajar sesuatu. Ia juga memberi kesedaran kepada guru bahawa setiap murid adalah istimewa dan berkebolehan. Maksud di sini semua orang pun boleh mencapai tahap penguasaan yang tinggi. Okey, dengan menggunakan cara yang betul. Guru perlulah meningkatkan nilai kesabaran dalam diri apabila berhadapan dengan murid yang lemah dalam penguasaan dalam sesuatu topik. Jangan terus kata tu memang tidak bolehlah, abaikan dia. Jangan buat begitu. Alright, kita lihat cadangan untuk kajian yang seterusnya. Okay, cadangan yang pertama adalah pembelit lidah boleh dipadankan dengan gerakan tangan atau badan. Seperti yang disebut tadi, kalau kita melibatkan deria yang lebih daripada satu, ia akan membuat kita mudah untuk ingat something. Okay? Cara ini sesuai digunakan untuk murid yang tidak fasih dalam bahasa Cina ataupun menghadapi masalah mengingati frasa pembelit lidah dalam bahasa Cina. Jadi maksudnya ni dia bukan sesuai untuk semualah. Dia hanya sesuai untuk murid yang pandai baca bahasa Cina. Okay? Dan gerakan tangan atau badan boleh ditambah sebagai salah satu unsur dalam perubahan amalan pengajaran. Murid juga boleh belajar melalui gerakan tangan, atau badan di samping menyebut frasa yang berirama. Ia juga merupakan salah satu deria yang dapat membantu murid dalam pembelajaran. Dengan adanya penggunaan dua deria yang berbeza, murid boleh belajar dengan lebih kesan sebab dia melibatkan deria yang lebih daripada satu. Ini adalah bibliografi untuk kajian kita pada hari ini. Begitulah pembentangan saya. Sekian, terima kasih.